Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Jadi alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala di atas segala limpah kurnia Allah Subhanahu wa taala kurniakan. Allah Subhanahu wa taala telah anugerahkan iman Islam sebagai sebesar-besar anugerah, dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang beri kita ruang dan peluang untuk sama-sama kita menunaikan salat maghrib secara berjemaah, dan menanti waktu salat isya kita talabul ilm, yakni sama-sama kita muzakarah ilm. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala beri kita manfaat bekalan kita untuk kita jumpa Allah Subhanahu wa taala. Dan pada hari ini kita telah masuk bulan Rejab. Mana Rejab ni bulan yang ke berapa bulan Rejab ni? Rejab ni bulan yang ke-7 dalam takwim Islam, dari 7, makna kita dah separuh perjalanan tahun 1444 kan? Kita rasa macam baru Muharram. Itulah kehidupan. Allah kata watilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Itulah hari-hari yang kami silih gantikan bagi manusia. Dalam kehidupan yang kita lalui, terkadang-kadang Allah Subhanahu wa taala silih gantikan dengan kesedihan, kadang-kadang kegembiraan. Semua ni adalah adat hidup dalam dunia. Jadi insya-Allah dalam bulan Rejab ni, kita tahu bulan Rejab ni bulan istimewa kerana dia bulan haram. Dia termasuk bulan-bulan haram, yang mana bulan haram ni keistimewaan dia, setiap amal yang dibuat akan dilipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada amalan khusus dalam bulan Rejab, melainkan amalan itu sifat umum. Mana siapa yang salat, Allah Subhanahu wa taala beri pahala yang lebih kerana bulan haram. Seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala, Allah sebut inna iddatash syuhur indallah 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Allah Subhanahu wa taala beritahu kepada umat manusia, Allah kata inna iddatash syuhur, sesungguhnya hitungan bulan di sisi Allah 12 bulan. Mana 12 bulan ni bukan 1444 Hijrah ni. Itu cuma takwim digunakan oleh orang Arab, ada sejarah dia. Bukan digunakan Masihi tahun 2023. Begitu je takwim dalam, sebab dia setiap bangsa ni ada takwim dia. Kalau di Buddha dah tahun 2000 lebih. Kalau tanya orang Hindu, tahun dia sampai 5000 lebih. Makna dalam hitungan bulan tu ada 12 bulan. Dan hitungan bulan ni adalah ketetapan Allah, yang Allah kata apa? Allah kata yauma khalaqas samawati wa ardh. Ketika Allah cipta 7 petal langit, Allah cipta 7 petal bumi, Allah telah menetapkan 12 bulan. Bukan baru ni. Daripada Allah cipta 7 petal langit, Allah 7 petal bumi, Allah telah cipta 12 bulan. Daripada 12 bulan tu minha arba'atun hurum. Daripada 12 tu ada 4 bulan yang dihormati, hurum, haram. Bulan yang mana dihormati oleh bangsa Arab, yang mana orang Arab menghormati bulan tu, dan Islam menerima. Kadang-kadang setengah budaya adat Islam menerima ada kebaikannya, termasuk bulan Rejab. Sebab itu bulan ni bulan lipat gandakan. Siapa yang puasa-puasa, siapa yang salat-salat, siapa yang bersedekah akan lipat ganda oleh Allah Azza wa Jal, kerana termasuk bulan haram. Dan insya-Allah kita akan bahaskan tentang peristiwa-peristiwa yang berlaku dalam bulan Rejab. Kita sedia maklum antara cerita yang kita sedia Isra' dan Mi'raj. Cuma saya tak bahaskan pada malam ni Isra' dan Mi'raj. Kita akan bahaskan tentang peristiwa tentang kemaraan Rom. Dalam Al-Quran ada satu surah Allah Subhanahu wa taala semadikan dengan nama Ar-Rum. Dalam surah daripada 114 surah, ada satu surah dipanggil surah Ar-Rum. Allah firman, Allah kata alif lam mim ghulibatir rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun fi bid'i sinin lillahil amru min qabli yawma idzin yafrahul mu'minun binasrillah yansuru man yasha wa huwal azizul hakim. Ar-Rum,
Rom ni Allah Subhanahu Wa Taala turunkan satu surah kerana apa? Pertama sekali asbabun nuzul, sebab turun surah ni. Ketika tu Allah menceritakan tentang kekalahan Rom, ghulibatir Rom. Allah kata alif lam mim, ghulibatir Rom, Rom akan dikalahkan. Ketika tu sebelum Islam, kekuatan Nabi SAW bina kekuatan Islam di Madinah antara empire besar Rom dan Parsi. Dan orang Islam ketika tu bila pertembungan antara Rom dan Parsi, orang Islam lebih cenderung kalau Rom menang. Walaupun sebenarnya dua-dua tu musuh je. Dua-dua tu musuh. Tapi kalau dua-dua tu perang, orang Islam, mana orang-orang Mekah, orang-orang Islam ni lebih cenderung kalau Rom menang, lebih suka. Kerana apa? Kerana satu faktor, Rom ketika tu mereka ni beragama Ahlul Kitab. Orang Rom, mereka ni agama Samawi. Agama Samawi ni agama yang beriman, ada kitab dia, ada Taurat, ada Injil yang mereka percayai, walaupun telah diubah. Dan mereka orang Islam cenderung kalau lebih baik Parsi kalah. Kerana Parsi ni agama, dia bukan agama Samawi, dia agama yang menyembah api ketika tu. Jadi bila cenderung orang Islam nak Rom menang ni, Allah kata ghulibatir Rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Dia akan dikalahkan dalam masa yang sekejap. Allah kata nanti Rom akan menang. Jadi bila kata Rom ni, antara salah satu peristiwa dalam akhir bulan Jamadul Akhir yang lepas dan bulan Rejab. Kita sebelum masuk Rejab ni panggil Jumadul Akhir. Orang kita panggil Jamadul Akhir. Jamadul Akhir ni dalam sistem takvim Arab dipanggil Jumad. Dalam bahasa Arab kalau kata sejuk, sejuk ni macam kita sejuk ni. Okay, kebal juga orang sini pakai aircon. Aku malam ni masjid nak buka, kata kau jangan buka lah, orang tua-tua tu bising dah macam. Dia sejuk ni dalam bahasa Arab dia kata syita. Dia panggil apa? Bardun syadidun, makna sejuk yang bersangatan. Sebab itu Allah kata li ila fi quraish ila fihim rihlatash syita was-saif. Allah kata menjadi kebiasaan orang Quraisy rihlatash syita, mereka rihlah, berjalan, musafir, berdagang ketika musim sejuk yang bersangatan, was-saif, dan ketika musim panas yang bersangatan. Orang Quraisy dia pergi ke Syam ketika musim sejuk, dia pergi ke Yaman ketika musim panas, asy-syita. Dan satu lagi kalimah yang digunakan sejuk dia panggil Jumad, yang orang kita panggil Jamadul Awal, Jamadul Akhir, dia ambil daripada kalimah Jumad. Jumad ni makna musim sejuk. Bila masuk Jamadul Awal, masuklah mula musim sejuk, dan Jamadul Akhir berakhirnya musim sejuk. Bila saya kata Rom tadi, antara peristiwa yang pernah berlaku zaman Nabi SAW, bila Rom, Allah beri mereka kekuasaan dan mereka empire, pernah berlaku peperangan dalam Islam, dia panggil perang Mu'tah. Yang dalam peperangan tu Nabi tak menyertai peperangan tu. Nabi cuma hantar sahabat. Untuk apa? Untuk menyekat kemarahan Rom. Bila habis perang Mu'tah tu pada bulan Jumadul tahun ke-8, Jumadul Akhir, bila habis musim sejuk tu, musim sejuk lagi, dia ada satu peperangan, dia panggil peperangan Zatus Salasil. Peperangan ni jarang orang dia ceritakan, tapi peperangan ni sebenarnya banyak iktibarnya. Sebelum kita nak masuk perang Tabuk dan Rajab, peperangan Zatus Salasil ni peperangan yang berlaku pada tahun ke-8 Hijrah pada bulan Jumadul Akhir. Walaupun peperangan tu Nabi tak menyertai, Nabi melantik satu orang jeneral. Makna satu orang jeneral, Nabi lantik Amru bin Al-As radhiyallahu anhu. Amru bin Al-As, dalam rekod dia ketika Nabi lantik, dia baru masuk Islam lebih kurang 5 bulan. Al-Jarrah kata dia masuk Islam. Jadi dalam pelantikan tu, ulama-ulama kata apa, boleh tak nak melantik satu orang ketua yang dia baru? Jawapan dia boleh, kalau dia ada kemahiran dalam bidang-bidang tertentu. Seperti Khalid ibn Walid. Khalid dengan Amru masuk Islam sekali, lambat. Ketika Fathul Mekah baru masuk Islam. Dia tak macam Abu Bakar, Osman, Miqdad, Abu Ubaidah, ini semua
Allah kata wasabiqunal awwalun. Ini semua geng-geng awal ni. Ketika mula-mula Nabi dakwah kat Mekah, mereka celik-celik terima Islam terus. Khalid ibn Walid, Amr bin Al-As, dia lambat masuk Islam. Walaupun dia lambat masuk Islam kerana kemahiran, kepakaran yang dia ada tu, Nabi lantik dia. Sebab itu para ulama kata kalau seseorang pakar dalam bidang dia, kita nak lantik orang, kita kata dia ni baru lagi tapi dia pakar. Lantik yang lama yang tak pakar ni, kita lama dah ke sini, bukan ke sini, kat tempat lain kan. Makna boleh tak nak melantik satu orang yang dia baru kadang-kadang masuk Islam tapi kepakaran tu ada dekat dia? Jawapan dia boleh. Sebab dalam perang Zatus Salasil, Nabi pernah lantik Amr bin Al-As, ketika tu baru masuk Islam, lebih kurang 5 bulan dia masuk Islam, Nabi lantik dia. Nabi kata khairukum fil jahiliyah wa khairukum fil Islam idza faqahu. Sebaik-baik kamu ketika jahiliyah, dia baik dalam Islam kalau dia faham betul-betul. Mana ada orang sebelum Islam dia tu baik, jago. Bila dia masuk Islam, Islam mengiktiraf kejaguhan dia. Bukan kata masuk Islam terus masuk kelas darjah 1 balik, tak. Makna Islam mengiktiraf kadang-kadang kepandaian bidang dia. Jadi Amr bin Al-As ni Nabi lantik dia general dalam peperangan Zatus Salasil. Peperangan Zatus Salasil ni dia berlaku bila apa? Lepas perang Mu'tah. Nabi lihat suku Bani Ghada'an, mereka ni membelut dan mereka ni bersama tentera Rom untuk menawan Madinah. Jadi lepas habis perang Mu'tah, Nabi SAW ambil tindakan ke mereka. Nabi hantar 300 orang tentera. Dalam 300 Nabi lantik Amr. Sahabat pun duk pakai, Nabi lantik Amr, dia tu kan baru masuk Islam. Nabi lantik dia. Nabi kata kerana dia ni terbaik ketika jahiliyah dan dia masuk Islam, dia pun terbaik. Sebab Amr ni antara sebelum di Islam, dia ni antara orang anti Nabi lah. Kadang-kadang manusia ni kita lihat silam dia, sejarah hidup dia orang yang jauh pada agama. Kadang-kadang orang yang musuh Islam, keras pemusuhan dia, tapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak beri hidayah, Allah tetap beri hidayah. Dalam sejarah awal-awal Islam di Mekah, Nabi SAW pernah doa pada Allah, ya Allah, ambil tindakan ke atas 3 orang ni. Kadang-kadang kita doa hidayah lah yang bagus, doa hidayah. Tapi Nabi kata kerana musuh ketat permusuhan dengan Islam ketika tu, Nabi doa pada Allah, ya Allah, kalau boleh 3 orang ni kau ambil tindakan dekat dia. Salah seorang siapa? Amr bin Al-As. Sehingga Allah Azza wa Jal, Allah turunkan ayat, Allah kata yaghfiru liman yasha' wa yu'adzibu man yasha' wallahu ghafur ar-rahim. Allah kata wahai Muhammad, Allah Subhanahu Wa Ta'ala yaghfiru liman yasha', Allah mengampunkan siapa-siapa yang Allah kehendak daripada kalangan hamba dia. Yu'adzibu man yasha', Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengazab siapa-siapa yang Allah kehendak daripada kalangan hamba dia. Kerana Allah Ghafur, Allah Maha Pemaaf. Allah Ar-Rahim, Allah Maha belas kasihan. Nabi doa tu, ambil tindakan. Tapi Allah kata Allah boleh ampun dosa dia dan Allah boleh azab dia kerana Allah Ghafur. Jadi bila Nabi lantik Amr ni satu orang cerdik. Siapa belajar sejarah tentang kisah sahabat, Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah menulis kitab Siyar A'lam Nubala. Begitu juga Al-Imam Bukhari dalam kitab Manaqib dia menceritakan kisah-kisah sahabat. Pertama antara dia cerita adalah kisah Amr bin Al-As. Kerana dia ni satu orang ketika jahiliyah, orang yang pandai, cerdik dalam siasah. Siasah ni politik lah, politik. Sebab itu semasa dalam kisah bulan Rejab juga pernah berlaku apa, Nabi mula-mula pada tahun ke-5 kenabian di Mekah, Nabi hantar bila orang-orang kafir Quraisy melakukan penyiksaan, penindasan ke orang Islam, Nabi perintah sahabat Nabi hijrah ke Habasyah. Peristiwa ni pun berlaku pada bulan Rejab. Pada bulan Rejab tahun ke-5 kenabian, Nabi hantar 14 orang mula-mula, first travel, 14 orang yang dipimpin oleh siapa? Sahabat Nabi dan menantu dia, Uthman bin Affan. Lepas tu berlaku tahun ke-7 pula, Nabi hantar rombongan kedua pergi ke Habsyah juga. Yang kedua ni Nabi lantik sepupu dia, Ja'far bin Abi Talib.
Cuma bila Nabi hantar tu, siapa perwakilan Quraisy yang wakil? Orang Quraisy ni mesyuarat bagaimana yang orang Islam yang pergi ke Habasyah tu nak dihantar balik. Mereka mesyuarat siapa yang nak pergi ni, siapa nak hantar ni. Mereka sepakat lantik Amru. Ketika itu Amru tak masuk Islam lagi, kerana dia ni orang petah bercakap, pandai dalam politik. Politik kan dia pusing-pusing, pandai-pandai lah. Lantik Amru. Bila lantik Amru ni perwakilan, makna dia cerdik. Ketika tu sampai dia nak jumpa Raja An-Najasyi, dia tak cakap dulu, dia bagi hadiah dulu. Bagi hadiah baru cakap. Itu dia panggil cara orang politik. Bagi hadiah dulu baru cakap. Kalau kau cakap tak bagi hadiah tak guna. Ini tak ada kaitannya hidup atau mati lah kan. Contoh aja. Ini pernah berlaku dalam hidup. Dia tak boleh main sekarang ni. Begitu aku tak suka dengan rakam ni. Jadi Amru, sehingga An-Najasyi kata, alangkah baiknya kalau kau terima Islam. Tapi Amru berkeras. Dalam perang Zatus Salasil, bila dia masuk Islam, Nabi lantik dia. Bila Nabi lantik, Nabi kata isma'u wa ati'u. Kamu kena dengar dia, kamu kena taat pada Amru. Walaupun di kalangan tu ada orang-orang lama dalam Islam. Bila sampai peperangan tu nama Zatus Salasil, kerana peperangan tu berlaku satu tempat nama Zatus Salasil. Amru pergi tempat tu, Amru hantar surat, sebab Nabi dah pesan kalau kata kamu perlu bantuan apa, kamu hantar surat. Amru hantar surat, dia kata ya Rasulullah, aku perlukan 300, aku perlu bantuan lagi, sebab selama bersama ni 300 orang tentera. Dia hantar surat, dia kata aku nak 200 orang lagi. Nabi hantar 200, yang second punya battalion yang dipimpin oleh Abu Ubaidah Al-Jarrah. Nabi pesan pada Ubaidah, kamu kena dengar Amru cakap. Siapa Abu Ubaidah? Abu Ubaidah ni sahabat Nabi SAW yang mula-mula antara awal-awal terima Islam. Sahabat Nabi yang ketika Nabi wafat antara calon untuk jadi khalifah. Orang bangkitkan lepas Nabi wafat tu, nama yang naik siapa? Nama yang naik Abu Bakar. Nama naik siapa? Sa'ad. Nama yang naik siapa? Abu Ubaidah. Abu Bakar cadang siapa? Abu Bakar kata aku cadang lepas Nabi wafat ni, yang naik jadi khalifah ni Abu Ubaidah. Mana orang hebat Abu Ubaidah ni. Tapi Nabi pesan pada Ubaidah, kamu kena taat pada Amru, kena aku lantik dia sebagai ketua. Satu orang yang Allah kata, Nabi wa ini stu'mila alaikum abdun habasyun ka'annahu ra'sun sabibah. Kamu kena dengar, kamu kena taat. Satu orang yang aku lantik dia jadi ketua. Jadi bila sampai, kita akan tengok apa iktibar cerita ni. Bila sampai kat situ, dia main masa tu Jumadul Akhir, musim sejuk lagi, musim sejuk, yang mana bila tentera Islam sampai, ada di kalangan tentera Islam nak bakar obor pada waktu malam kerana untuk menghangatkan badan. Bila kesejukan ni, kita ada orang pakai jaket kan, pakai jaket lepas tu peluk lagi badan, dah sejuk sangat. Bila tentera Islam sampai kat Zatus Salasil, ada di antara mereka nak mula bakar obor. Amru kata, aku tak nak tentera Islam seorang pun bakar api pada malam ni. Siapa bakar api, aku baling dalam api. Dalam bahasa itulah disebut itu. Macam itulah, siapa pergi, kalau masuk pergi juga aku tendang. Macam itu bahasa, tapi tak buat lagi tu. Dia kata siapa bakar obor malam ni, aku campak dalam obor tu. Amru ni, sahabat lain kata, termasuk Omar ada dalam batch yang kedua tu, batalion Omar ada, Abu Bakar ada. Omar kata Amru ni, lepas tu Omar tak setuju dah ni. Omar jumpa Abu Bakar, dia kata wahai Abu Bakar, kamu lihat Amru ni, apa pandangan kamu? Abu Bakar ni steady orang ni, sebab itu dia digelar As-Siddiq. Jumpa kat Abu Bakar, Abu Bakar kata Nabi lebih tahu tentang apa yang Nabi lantik, yang kita tak tahu. Jawapan Abu Bakar menenangkan Omar, walaupun Omar tegang. Dia kata bagaimana dia tak kasih kita bakar api malam ni, tentera Islam mati kesejukan. Amru kata jangan bakar, siapa bakar aku campak. Jadi tentera Islam tak bakar lah, sebab Nabi pesan kena dengar, kena taat pada satu orang ketua yang Nabi SAW lantik. Dah lantik itu tak apalah, malam tu ada berjaga, ada yang tidur, ada yang berjaga dalam kesejukan. Esok paginya bila waktu subuh, Omar lihat Amru ni bertayamum. Omar tanya, kenapa kau tayamum? Kata ambil wuduk. Dia kata sebab semalam aku berjanabah, aku mimpi semalam, aku tayamum lah. Omar kata, bila Abu Ubaidah nak jadi imam, Amru kata tak boleh, aku akan jadi imam sebab aku ketua.
Dah tegang yang kedua. Kita nak apa kadang-kadang dalam isu ni bagaimana Nabi SAW selesaikan. Dia malam tu dia berjanabah. Umar nampak lah. Kata kau tayamum apa? Sebab dia kata semalam aku mimpi semalam. Biasa orang lelaki kadang-kadang dia mimpi kan. Bila mimpi tu nak buat apa? Nak mandi atau nak tayamum? Dia kata aku tak mandi, aku nak tayamum je. Dah kedua tu dia jadi imam. Yang ketiga, bila esoknya berlaku peperangan, Allah beri kemenangan pada tentera Islam, yang mana bila nak kejar tentera musuh, sampai kemenangan tu Amru suruh orang Islam stop. Islam berhenti kat sini, undurkan tentera, menaikkan kemarahan orang Islam. Tapi tak berani sebab dia ingat pesan Nabi. Nabi kata kamu kena taat pada Amru, dalam apa-apa keadaan kamu kena dengar cakap dia. Pesan Nabi itu, sahabat Nabi SAW mereka taat pada perkataan Nabi walaupun kadang-kadang mereka tak setuju dengan perbuatan Amru. Sehinggalah bila tentera Islam balik, sepanjang kita berjamur akhir, kita masuk Rejab, kita nak lepas tu Rejab. Bila tentera Islam balik, report ni sampai, mereka mengadu pada Nabi. Sebab itu kadang-kadang ada setengah hukum, kadang-kadang kita tak tahu nak buat apa, walaupun masa tu proses penurunan Al-Quran. Ada perkara hadis yang Nabi tak sebut lagi, mana sahabat ijtihad dulu. Sebab itu ulama membahaskan boleh tak ijtihad perbuatan yang kita tak tahu hukum dia masa tu dulu, bukan masa sekarang. Sebab sekarang dah komplit, hukum semua dah keluar, kitab dah ada. Ini saya kata konteks zaman dulu. Boleh tak sahabat Nabi mengeluarkan ijtihad walhal Al-Quran dalam proses penurunan? Para ulama seperti Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah kata harus untuk sahabat ijtihad suatu hukum yang dia tak pasti lagi. Dia tak pasti lagi, dia boleh ijtihad. Jadi report pertama sampai, Nabi panggil, dapat Nabi ni, Nabi panggil Amru. Nabi panggil Amru, dia kata aku dengar kamu tak benar kau orang Islam bakar obor tu, apa alasan kamu? Amru jawab, ni orang cerdik. Dia kata, ya Rasulullah, Zatus Salasil perkampungan ibu aku. Ibu aku asal orang situ. Dan aku bila sampai perkampungan Zatus Salasil, aku tahu bilangan ramai tentera musuh. Kalaulah tentera Islam bakar obor malam tu, pihak-pihak musuh, jasus, mana mata-mata pasti akan lihat keberadaan tentera Islam, berapa ramai pihak musuh, mana Islam ni berapa ramai yang mereka akan jalankan, mereka akan buat serangan pada malam tu. Kerana tentera 500 orang tak ramai, perkampungan Zatus Salasil itu beribu. Kalau kita bakar obor malam tu, orang musuh dapat tahu, macam kita sekarang terang, nampak hajah banyak mana, laki-laki banyak mana, orang tahu orang nak serbu surau ni. Sebab itu kita tutup lampu. Contohnya lah, contoh orang tak tahu, bila ustaz kata kuliah ramai tak? Ramai, 100 orang datang, sebab tutup lampu. Kena tutup lampu. Jadi Amru kata sebab itu aku padamkan obor pada malam tu. Aku tak benar. Kalau musuh dapat lihat, mereka akan tahu keberadaan Islam, mereka tahu jumlah orang Islam, dan mereka akan lakukan serangan. Itu pertama. Nabi senyap je. Yang kedua, aku dengar kata kamu bertayamum. Dia kata, ya Rasulullah, aku teringat satu firman Allah Subhanahu wa taala. Allah firman, wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Dan surah An-Nisa Allah kata jangan kamu bunuh diri kamu, kerana innallaha kana bikum rahim, kerana Allah rahim, Allah belas kasihan kat kamu. Kerana aku teringat ayat tu aku tak mandi, kalau aku mandi aku mati ya Rasulullah. Dia Amru cakap. Soalan jawapan Amru ni buatkan Nabi tersenyum. Nabi tak kata kau lain-kali kau jangan buat, ini amaran, kalau tak tata tertib lepas ni. Nabi tak cakap itu. Nabi dengar jawapan Amru, dia kata kerana malam tu dalam Sahih Ibnu Hibban, dia malam tu bila dia berjanabah, dia ambil air sikit, dia basuh dua ketiak dia basuh celah kelengkang dia, lepas tu dia tayamum. Nabi dengar tu, Nabi tahu, Nabi senyum je. Nabi tak cakap dia salah, Nabi tak benarkan, Nabi senyum. Makna ketika itu dibenarkan. Ketiga, kenapa orang Islam ketika beri kemenangan dikejar, kita mengejar musuh, kamu suruh batalion Islam, tentera Islam undur? Amru kata, ya Rasulullah, aku tahu seluk beluk bukit gunung ganang kat Zatus Salasil.
Zal Salasi itu bila orang Islam kejar, dia kejar di antara dua pergunungan. Dia kata, ya Rasulullah, kalaulah di sebalik gunung, bukit tu ada tentera memanah pihak musuh, pasti tentera Islam akan terbunuh ketika mengejar. Mana kejar-kejar, kerana teknik mengejar, kejar, sebenarnya tentera musuh dah ada panah dah, tunggu tentera Islam masuk je. Amru kata, kita undur, jangan masuk. Jadi sahabat kata, kan kita dah menang, kita kejar lah. Tak, Amru kata undur. Tiga jawapan ni menenangkan Nabi SAW. Cuma dalam kisah ni, antara perkara saya nak sebut, jawapan Amru ni saya sebut tadi ijtihad. Ijtihad ni mana perbuatan sahabat yang mana ketika tu hukum tak ada lagi. Dia tak macam kita tak boleh buat. Sebab kita dah tahu hukum dia. Kalau gini, kena buat gini. Zaman dulu, proses kenabian, proses Al-Quran turun, hadis-hadis Nabi cakap, ada perbuatan yang Nabi, sahabat tak tahu nak buat macam mana. Contohnya, salah satu ijtihad, macam kita buat kan sekarang. Mula-mula Islam, selepas Isra' dan Mi'raj, Allah bila perintahkan salat, orang Islam semayang lah, macam biasa. Cuma isunya tentang makmum yang masbuk. Tahu kan masbuk? Makmum yang masbuk ni makmum yang tak sempat Fatihah imam, atau tak sempat rakaat bersama imam. Sebab dalam kita nak tahu satu orang tu makmum dapat rakaat, Nabi kata apa? Man adraka ruku', siapa yang mendapati rukuk bersama imam, dia dapat rakaat tu. Mana contoh, saya masuk tadi lambat, imam lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, Allahu akbar, dia rukuk. Saya pun masuk, Allahu akbar, saya dapat rukuk sama dengan dia. Nabi kata dia dapat rakaat tu bersama imam. Man adraka ruku' umal imam, siapa yang mendapati rukuk bersama imam, dia dapat rakaat bersama imam. Kalau imam dah naik rukuk, dia bawa takbir, dia tak boleh dapat rakaat, dia kena tambah. Okey, jadi mula-mula sembahyang, bila ada sahabat Nabi SAW, saya nak sebut tentang ijtihad ni. Macam Amru tadi ijtihad, dia kata, sebab aku takut kalau aku mandi ya Rasulullah, aku mati malam ni, jadi aku pun tayamum, aku teringat firman Allah, Allah belah kasihan, Allah maha pemaaf. Nabi SAW, ya. Jadi antara ijtihad yang berlaku mula-mula awal Islam, sebelum hadis-hadis Nabi bercakap sesuatu dalil ataupun ayat Al-Quran turun, antaranya kisah Isra' dan Mi'raj. Bila Isra' Mi'raj, Allah fardukan sembahyang, orang Islam sembahyang macam biasa, cuma isu tentang orang masbuk. Mula-mula sembahyang kat Madinah macam mana? Contoh, kalau saya masbuk hari ni kan, saya masbuk, saya datang, saya tak tahu imam berapa rakaat dah. Saya boleh bercakap dengan orang sebelah, tapi orang yang sembahyang tak boleh cakap. Saya kata, Ji, berapa rakaat dah? Itu tak, ni saya bukan gurau, ini asal sembahyang. Mula-mula lepas Isra' Mi'raj. Bila saya masbuk, saya datang, saya tak tahu berapa rakaat. Ji, berapa ni? Orang sembahyang tak boleh cakap, sebab saya tak sembahyang lagi, saya boleh cakap. Zal, ni berapa ni? Zal kata, saya kata dah tahu, dah 3 dah. Jadi bila sahabat Nabi masuk, sahabat Nabi akan tanya, ni berapa rakaat ni? Tunjuk isyarat je, 2, 1, 3, 4. Jadi sahabat yang masbuk ni buat macam mana? Mereka kejar sembahyang Nabi. Faham Mereka kejar, mereka rokok dulu, sujud dulu, tahiyat, lepas tu bangun, buat gitu. Lah beri salam sama Nabi, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Mula-mula sembahyang lepas Isra' Mi'raj. Sehinggalah satu ketika Mu'adh bin Jabal masuk. Mu'adh bin Jabal masbuk dalam sembahyang. Dia masuk, lepas Nabi Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, Mu'adh tambah rakaat yang dia tak dapat. Dia bukan macam buat sahabat lain buat. Sahabat lain, mereka kejar Nabi, jadi beri salam sama-sama, seolah-olah macam dapat semua sembahyang tu. Tapi Mu'adh bin Jabal, Mu'adh tak buat gitu. Mu'adh, kalau contohnya dia tak dapat satu rakaat bersama imam, Nabi Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, Mu'adh sambung satu rakaat lagi. Bila Mu'adh habis sembahyang, Nabi SAW kata, sunu kama sana'a Mu'adh. Dia kata, kamu kena buat seperti mana Mu'adh buat. Apa dia? Sebenarnya Mu'adh buat dulu tu.
Nabi tak ada ajar sebab tak ada lagi kaifiat, tak ada. Kaifiat ketika itu tak ada. Nak buat macam mana orang masbuk? Sahabat kejar Nabi semayang. Sehingga Muaz bin Jabal, Muaz dapat rakaat yang dia tertinggal, dia akan bangun. Lepas Assalamualaikum, Nabi lihat perbuatan Muaz, Nabi pesan pada sahabat, sunu kama sana'a Muaz. Kamu kena buat seperti mana Muaz bin Jabal buat. Apa dia? Kalau satu orang makmum yang masbuk, dia tak dapat rakaat bersama imam, selepas imam beri salam, hendaklah dia tambah rakaat yang dia tak dapat bersama imam. Sampai hari ini kita buat. Ada kadang-kadang orang dikejar dulu, itu memang jahil murakab betul lah, ataupun dia tu jenis memang ambil pandangan mula-mula Islam. Ada kadang-kadang kita tengok kita semayang, tapi bukan orang kita tu, orang mana masih berdengung kata. Kita imam kan, kadang-kadang kata, dia kejar aku semayang ni dia kejar. Assalamualaikum, Assalamualaikum, orang sebelah nak tegur tak berani kan. Sekarang ni tak boleh tegur-tegur, tak boleh kan. Mana perbuatan tu pernah dibuat oleh sahabat pada mula-mula Islam. Saya nak kata ijtihad. Jadi bila ijtihad, Nabi SAW dengar Muaz Amru buat itu, Nabi senyum je. Sehingga satu ketika bila Amru berguling atas pasir ketika dia berjenabah, kadang-kadang kita nampak benda ni macam remeh, tapi Islam ni Allah kata laisa alaikum fid dini min haraj. Allah tak jadikan agama ni satu benda kesukaran. Sehingga Amru ni pernah ketika dia berjenabah ni kena mandi lah. Bila nak mandi tu dia kena mandi janabah, mandi wajib. Dia nak mandi wajib, air tak ada kat padang pasir, dia buat apa? Dia guling, dia kias. Sebab kita bila mandi berjanabah, kita kena ratakan air seluruh badan. Dia tengok air tak ada, dia pun guling kat atas padang pasir, semua kena. Lepas tu mana dia ijtihad. Saya nak kata ijtihad ni Nabi betulkan kerana salah. Tapi Amru ketika dalam perang Zatus Salasil, dia buat ijtihad tu, Nabi SAW senyum je. Nabi tak kata lain kali jangan buat macam ni. Tetapi dalam satu ketika yang lain, bila dia berjenabah, dia guling kat padang pasir, mana berdebu habis, dia kira dia dah tayamum lah habis. Dia kata, ya Rasulullah, tadi dalam perjalanan bila aku berjenabah, aku guling kat padang pasir. Sebab aku nak kalau mandi air tak ada, aku guling. Rasulullah tegur ni. Rasulullah kata, kalau tak ada air, jangan buat macam itu. Buat macam mana? Kamu tayamum, ambil sapu muka, sapu tangan dah. Tayamum macam mana? Sebab itu dalam Sunan Abu Dawud, Nabi SAW meriwayatkan hadis, Nabi kata apa? Wahai Amru, kalau air tak ada, kamu ambil tayamum, sapu-sapu muka dah, habis. Tak payah nak guling. Kerana percakapan Nabi, Nabi buat. Nabi kata ginilah, macam kita lah. Orang kata kita macam mana kita kata, ni kapek ni kenapa tak gulung? Kau gulung-gulung, kau letak kat luar je lah. Ada orang dia faham kita punya cakap tu, gulung-gulung letak luar betul. Kau cakap gulung-gulung, kau campak je kat luar lah. Kalau kita kan, kapek ni dah lama ni, kau gulung-gulung, kau campak je. Yang faham etikal kita cakap tu, dia gulung-gulung, dia campak betul-betul kat luar. Aku bukan suruh campak, aku cakap tu bahasa. Macam Nabi kata, Amru, kau jangan buat macam itu. Kalau tak ada air, kau ambil tayamum, sapu-sapu muka, kau sapu tangan dah. Kerana Nabi SAW sebut itu. Sebab itu satu pandangan dalam riwayat Ahmad Ibn Hanbal dalam bab tayamum. Kita belajar bab tayamum kan, kadang-kadang ustaz ngajar fiqah bab tayamum. Dia tayamum macam mana? Kita sapu tangan. Dalam riwayat hadis, Nabi tepuk tangan, Nabi tiup, Nabi sapu. Lepas tu kedua belah. Isunya sekarangnya khilaf di kalangan para ulama dalam mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i kata tapuan debu sapu muka kan. Lepas tu tapuan yang lain bersihkan, lepas tu sapu tangan sampai mana? Sampai ke siku. Yang kita belajar kan? Sampai ke siku. Ini pandangan yang dipegang oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Sebab apa? Dalam ayat tayamum Allah kata faghsilu wujuh fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum min. So itu kadang-kadang kita tengok orang, saya baru ni ada satu orang hantar video kat saya. Dia hantar tayamum lah, dia tengok satu video kat Arab tu, dia tayamum, lepas tu dia buat gini je. Dia kata, salah ni, dia kata ni. Dia hantar kita, nak kata betul tak salah. Saya kata, cara dia tu betul. Itu salah yang mana Imam Ahmad ambil. Contohnya gini, dia ambil, dia akan tiup,
disapu muka, lepas tu suruh sapu tangan. Dia tak sapu gini. Kerana ayat tayamum ni Allah kata famsahu biwujuhikum wa aidikum. Dia tak macam ayat wudu. Ayat wudu Allah kata faghsilu wujuhakum wa aidikum ilal marafiq. Allah kata iza ya ayyuhalladzina amanu iza qumtum ila salah. Wahai orang yang beriman, apabila kamu hendak berdiri dan kamu hendak sembahyang, faghsilu, hendaklah kamu berwudu, basuh muka kamu. Wa aidikum ilal marafiq, tangan kamu sampai sifu. Lepas tu wamsahu biruusikum, sapu kepala kamu. Kepala bukan basuh, sapu. Kadang-kadang kalau kolah tu habis dia basuh kepala dia semua. Tangan dia basuh, muka dia basuh, kepala pun dia basuh. Kepala bukan basuh, wamsahu, sapu. Lepas tu wa arjulakum ilal ka'bain, basuh kaki kamu sampai pergelangan dia. Tetapi tayamum Allah tak kata tu, Allah kata famsahu, sapu muka dan dua tangan. Bila dalam Allah kata gitu, sebab itu ada khilaf dalam ijtihad. Imam Syafi'i kata sapu macam sapu wudu, tangan sama macam wudu. Sebab itu kita kalau belajar fiqh kan, kita belajar sapu, yang kedua kita sapu gini kan, lepas sapu gini, betul kan? Ini pandangan yang dipegang oleh Al-Imam Asy-Syafi'i dan majoriti kita semua pegang pada pandangan tu. Itu orang Johor berpegang pada pandangan tu. Cuma saya kata hari ni, kerana dunia tanpa ilmu, tanpa sepadan. Kalau dulu tak apa, tak ada telefon, orang nak viral ustaz ni ceramah, kadang-kadang ada kekeliruan, orang tanya kita, betul tak betul orang ni wuduk tayamum? Kita kata betul. Yang tayamum yang kedua macam mana? Imam Ahmad ambil, dia sapu, lepas tu dia tak ketuk ini, dia tiup. Sebab Nabi pernah buat gitu. Dia sapu, lepas tu terus masuk pergelangan, gini je dah, lepas tu sembahyang. Pandangan hadis ni dia pegang oleh siapa? Anak murid Al-Imam Asy-Syafi'i, siapa dia? Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal. Mana dua-dua betul tak? Dua-dua betul. Yang tak betul apa? Yang tak sembahyang terus. Mana ijtihad. Sebab itu bila dalam isu perang Zatus Salasil, dalam ijtihad boleh tak mana ulama ijtihad? Kalau sahabat proses Al-Quran turun, mereka harus ijtihad. Dan begitu juga orang yang datang selepas Nabi SAW, mereka ijtihad. Al-Imam Ghazali dalam kitab dia Mustashfa, ini kitab besar dalam usul fiqh. Kadang-kadang kita kenal Al-Ghazali rahimahullah dalam kitab dia Ihya Ulumuddin, betul kan? Ihya Ulumuddin, banyak ustaz-ustaz ngajar. Tapi kadang-kadang kita terlupa dia ada satu kitab besar, Al-Mustashfa. Kitab ni kitab usul fiqh, boleh kata semua pengajian Islam yang ambil usul fiqh kena belajar kitab tu. Siapa baca kitab Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala Al-Musyafah dan usul fiqh, kita akan rasa kegaguman tentang keilmuan, kesarjanaan Al-Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala. Dia dalam ijtihad, dia buat datang dalil. Boleh tak ijtihad, lepas tu dia buat datang dari dalil. Sahabat ijtihad. Sebab itu bila dalam kadang-kadang ada perkara kita ijtihad yang kita dah ketahui. Contohnya, hari ni bila satu orang yang kadang-kadang dia diuji sakit, aksiden, tangan dia patah. Bila tangan patah, dia kena simen kan? Bila kena simen tu, doktor pesan simen tu jangan kena apa? Simen tu jangan kena air. Tapi ni anggota wuduk, kita pun wuduk macam biasa, cuma tangan tak ada kena air. Sapu kaki, tangan ni nak buat macam mana? Dia tertinggal ni, kita kata tinggal je lah. Tangan ni dalam mazhab Asy-Syafi'i dikata kena ganti dengan tayamum. Ganti tayamum. Yang kedua, pandangan yang mengatakan tangan ni memadai sapu. Sapu dia dah cukup. Kerana apa? Kerana ni saya kata ijtihad. Mereka qiyas. Sebab zaman dulu isu ni tak ada. Ulama ijtihad. Kerana sapu kadang-kadang anggota tu melibatkan anggota wuduk, kaki. Kadang-kadang kena tampal kat kepala semua ni. Memadai sapu je. Kenapa ulama kata sapu? Kerana ijtihad atas isu kalau satu orang pakai khauf. Khauf tahu tak khauf? Khauf ni stoking kulit tu.
Stoking kulit tu kita boleh pakai. Kecuali macam cuaca sejuk ni, Puan Hajah datang dari rumah, Puan Hajah dah berwuduk semua, kata mau lelaki boleh. Saya pun kadang-kadang saya pakai. Kalau sejuk sangat, saya ambil wuduk kat rumah, saya sapu kaki saya dengan air tu, saya pakai khuf, saya naik masjid. Bila saya batal semayang, saya duduk bilik saya. Saya nak turun, dah malas, saya nak kencing ni. Kan? Makna saya berwuduk macam biasa, ambil air semayang, sampai kat kaki saya nak buat apa? Adakah saya perlu tanggalkan khuf saya? Jawapan dia, tak perlu kita tanggalkan khuf. Habis nak buat macam mana? Memadai kita sapu atas dia, bukan sapu bawah. Sebab itu dalam hadis tu Ali bin Abi Talib kata, kalaulah agama ni ikut akal yang waras, pasti Nabi sapu kat bawah, sebab yang bawah tu yang kotor, bukan atas. Tapi bila khuf Nabi pakai, Nabi akan sapu kat atas. Jadi ulama ijtihad, kalau satu mana-mana anggota wuduk yang mana tidak boleh kena air. Dalam pertama sekali dalam isu ni mazhab Syafi'i kata diganti dengan tayamum. Kedua boleh kias, dia sapu, dia salat. Lillahi ta'ala sembahyang, Allahu Akbar. Itu mana ijtihad. Dalam perang Zatus Salasil, lepas perang Zatus Salasil dapat kemarahan, Nabi tahu pula satu peristiwa bila orang Islam ambil tindakan ke atas sekutu-sekutu Rom. Orang Rom hantar tentera yang ramai, berlakulah satu peristiwa dalam bulan Rajab dengan perang Tabuk. Wallahu ta'ala alam. InsyaAllah kita akan sambung pada kesempatan akan datang. Mudah-mudahan Allah beri kita kefahaman dan sejarah. Kadang-kadang dalam peperangan, dalam sirah, dia mengajar kita hukum. Kadang-kadang kita diuji oleh Allah dengan sakit, kadang-kadang kita diuji oleh Allah dengan kadang-kadang berapa ujian. Agama memberi manusia panduan. Supaya apa? Supaya dengan panduan tu dia tak meninggalkan perkara yang Allah wajibkan ke atas dia. Sebab itu saya kata dalam bab semayang tidak ada alasan. Satu orang hamba Allah bila dia meninggal dunia, Allah tanya kenapa tak salat, dia kata sebab sakit ya Allah. Dia kata sebab kaki saya dua-dua tak jalan ya Allah. Sebab dia kata tak boleh apa kecuali dia gila je. Dia gila dia boleh. Kenapa tak semayang? Saya gila daripada kecil lagi. Itu lain. Makna kalau selain tak kena gila tak boleh. Kalau sakit, sebab itu tidak ada. Kalau kata susah, agama memberi manusia panduan. Macam saya kata, sahabat ijtihad tadi, yang mana tidak ada alasan untuk kita tinggal kefarduan, kewajipan kita pada Allah Azza wa Jal. Kalau dulu kita tak tahu, saya sendiri yang bercakap, kita jahil tak tahu dulu, ya Allah ampunkan dosa aku, ya Allah dulu aku tak tahu, ya Allah dulu aku jahil, ya Allah ampunkan dosa aku. Taubat pada Allah Subhanahu wa taala kerana kesilapan, ketelanjuran kita yang dulu kita tak tahu. Allah Subhanahu wa taala seperti Amru kata apa? Innallaha kana bikum rahim. Allah belas kasihan ke atas hamba dia. Minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma aghna bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Qabbalallahu minkum wallahu alam bis-shawab.